Tongkat Nabi Musa seolah-olah seperti sihir. So, orang-orang ketika zaman itu secara sihir sudah datangkan mukjizat seakan-akan sihir. Jadi zaman Nabi Isa, orang tera perubatan, datangnya Nabi Isa boleh mengubat sopak, boleh mengubat orang buta. Sebab apa? Untuk mengalahkan. Itu Al-Aziz. Datangnya Quran ketika zaman mereka tera sastra sajak, mereka tera syair, maka datangnya Quran untuk mengalahkan. Siapa yang buat? Al-Aziz, untuk lawan. So Allah bersifat apa? Allah ya'uzu, dia mengalahkan. Dan dia juga boleh mengadakan ya'izu, maksudnya jarang. Apa maksud jarang? Jarang orang yang macam Allah. Memang jarang, tak ada pun. Jarang kita jumpa orang yang perkasa, kuat, tapi dia bersifat rahmat. Biasanya orang bila ditampuk pemerintahan, dia ada rasa kuat, dia rasa kejam sikit, dia ada rasa orang lain kurang dari dia. Tak, Allah tak macam tu. Walaupun Allah tahu dia kuat, Allah membesarkan diri, tapi dia ada sifat rahmat yang kita tak boleh nak bayang betapa rahmatnya Allah SWT. Bayangkan kita berniat saja nak buat baik, Allah dah bagi pahala. Niat nak buat jahat, Allah tak bagi lagi. Niatlah. Asal nak merompak lah esok. Bukan saya. Dengan tiba-tiba tangkap nanti. Dia tak, selagi tak melakukan, dia tak kira-kira. Tapi Allah tak. Allah tu jarang kita jumpa sehebat Allah, kerajaan macam Allah. Jarang kita jumpa dia perkasa, tapi boleh digandingkan juga dengan rahmat dia. Ataupun sedikit bahkan tak samalah. Kemudian ya'izu, kalau kata ya'azu, dia boleh berarti dia menguatkan sampai tak boleh dibendung lagi. Bila kita tengok perkataan Al-Aziz ni, dia ada gabungan apa? Dia ada gabungan, dia boleh mengalahkan. Dia jarang-jarang kita tengok macam tu. Dan dia juga boleh menguatkan. Dia bukan sekadar kuat, dia boleh menguatkan orang lain. Sebab tu Quran datang, Nabi Muhammad is only a one person. Seorang diri dia je, anak yatim. Dulu dia anak yatim. Dia orang yang disayangi, tapi dia bukan pemimpin. Dia bukan pemimpin negara. Dia bukan menteri. Tapi kenapa dia ada pengikut? Kenapa dia boleh pergi jauh? Sebab dia ada Al-Aziz. Dia ada yang menguatkan. Siapa kita? Manusia biasa, kerdil. Saya bukan sekadar insan kerdil, memang kerdil pun. Tapi siapa yang bagi kita kekuatan? Allah SWT. Sebab tu kalau tidak ada yang lain, tak ada menjadi masalah. Sebab tu Allah kata kat sini, seolah Allah kata, kalau tak ada siapa pun menjadi saksi Muhammad, tak risau, aku ada. Kalau tak ada siapa pun nak jadi saksi bahawa kau ni Rasul, tak ada masalah. Ya Muhammad, Quran ada. Quran akan catat nama Muhammad sampailah ke akhir zaman. Bagaimana pun orang benci kepada Muhammad, orang tak terima kepada Muhammad, yang itulah Quran yang sama daripada zaman Nabi Muhammad sampai ke sallallahu alaihi wasallam, sampailah ke akhir zaman. Quran ni lah kita takkan berubah sampailah akhir zaman. Warna-warna dia berubah lah. Terjemahan potong sini potong sana, yang tu berubah, tapi ayat semua yang itulah sampai ke akhir zaman. Baik. Allah kata kat sini, sebab dia ada perkataan Ar-Rahman, jadi kita terangkan apa tu maksud Ar-Rahman, bagaimana rahmatnya Allah. Allah kata Nabi kata an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal lamma khalaqallahu khalqa kataba fihi kitabih huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa wad'un indahu ala al-arsh inna rahmati taghlibu ghadabi. Yang bermaksud hadis riwayat Muslim, tak kalau Allah menciptakan makhluk dia tulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya, sesungguhnya rahmat aku lebih mengalahkan kemukaan aku. Taghlibu walaba, dia mengalahkan. Sebab tu kita kata Allah tetapkan, semua Allah tetapkan. Betul. Antara ketetapan yang Allah tetapkan ialah rahmat Allah lebih daripada kemarahan dia. Sebab tu kita tengok bagaimana Abu Sufyan radhiyallahu anhu menentang Nabi Muhammad daripada zaman Nabi mula-mula berdakwah lagi sampailah Fatu Mekah. Dari dekat awal wafat baru dia masuk Islam. Itu pun sebab Nabi buka Mekah. Adakah Nabi hukum tu? Macam mana besarnya rahmat Allah. Betapa banyak dosa kita selagi mana kita tak buka dia ke masyarakat. Kita selagi mana kita tak post kat Facebook, kita tak bagi tahu kawan kita, Allah akan tutup macam tu saja. Selagi mana kita tahu apa yang kita buat itu hanya kita dengan Allah saja yang tahu, dan kita tutup dan kita tak sebar pada orang lain, tak rosakkan masyarakat kerana kejahatan kita, kelemahan kita, dan minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan. Allah, Nabi kata kullu bani Adam khata. Setiap Bani Adam itu buat salah, buat dosa.
Tapi Allah setinggi gunung, setinggi langit sekalipun, dosa itu kalau dia tahu ada orang yang boleh mengampunkan dia, ada yang boleh mengampunkannya, maka dia minta ampun, Allah ampunkan. Kita tak boleh nak bayang betapa rahmatnya Allah. Berapa ramai orang mengatakan Allah ini 3 dalam 1, Allah ini macam-macam gelaran, macam kadang-kadang ada yang mengatakan Allah tak wujud, dia hina Allah, hina agama Allah, hina Nabi Allah sendiri, buat kata-kata, buat lukisan apa semua, tapi Allah tak ambil tindakan pun. Tak ada tiba-tiba tu kutuk Islam meletup kan. Dah satu dah, kita pun tepuk tangan. Tak ada. Sebab Allah rahmat. Bagi peluang untuk bertaubat. Bagi peluang. Mungkin kalian cakap ni sebab kalian tak tahu. Mungkin kalian buat ni sebab kalian tak tahu. Tak apa. Aku hantar orang untuk bagi tahu apa benda yang betul, ada benda yang salah. Itu sifat Allah, rahmat Allah mengatasi kemarahan dia. Allah sendiri nyatakan melalui lidah Nabi je dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian berkenaan dengan Quran, kata Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma minal anbiya'in nabiyyun illa u'tiya minal ayati ma mithluhu umin aw aman alaihi al-bashar wa innama kana alladhi utitu wahyan awhahu Allah ilayya fa arju anni aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Kata Nabi Muhammad SAW, tak ada seorang pun daripada Nabi telah diberikan beberapa mujizat yang mana manusia percaya kepada yang serupa dengannya, sedangkan mujizat yang diberi kepadaku adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah, dan aku harap aku jadi Nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Sebab tu Quran, keajaiban dia hanya boleh diterima oleh orang yang jiwa dia besar. Hanya orang yang nampak bahawa Al-Quran ini sebagai wahyu yang besar. Sebab tu ramai orang dia nak tengok keajaiban ni, dia nak tengok wahyu, kita tengok nanti perangai-perangai orang-orang zaman dulu sampailah zaman lah ni pun, sampai zaman sekarang pun sama. Dia kalau boleh nak tengok keajaiban, nak tengok apa tu sejarah sujud. Dia nak tengok nama Allah dekat ikut ikan. Dia nak tengok tanda kebesaran Allah, kena ada nama Allah dekat atas langit. Sedangkan kita sebenarnya tanda kebesaran Allah tu setiap hari. Sebab tu macam Imam Alihan dia kata apa, sepatutnya kita makan buah limau tu, buah biji limau tu ada biji. Itu tanda kebesaran Allah, itu tanda bahawa kita akan mati dan kita akan dibangkitkan kembali. Sebab apa? Antara tanda kebangkitan ialah kita akan dibangkit, Allah tanam biji benih dalam tanah tu, kita tanam dan Allah izinkan dia tu tumbuh. Seperti itulah nanti kita akan tumbuh. Setiap kali tersekat dia biji limau tu, kita Allah kiamat. Sepatutnya macam tu. Sepatutnya dia jadi khutbah, dia jadi ayat. Jangan nak tengok dekat biji limau ada nama Allah, betul, ambil gambar post kat Facebook. Nama Allah kat sini banyak. Kita nak tunggu. Ada orang kawan saya kata ni nama ni Allah, saya kata M makan. Kalau M double M makan banyak. M. Okey, wallahu alam. Itu antara dia lah. So tujuan apakah Quran ni turun? Allah dah kata Allah Aziz, Allah tak memerlukan siapa, tapi Allah Rahim, Allah kesian, Allah sayang. Sebab tu kata ada ustaz dia macam Ustaz Abdullah Buhari tu kata apa? Ini adalah surat cinta yang datang daripada Allah. Fabashir, datangkanlah berita gembira. Quran datang untuk beri gembira dan beri peringatan. Dia dua lah. Tapi Allah tak kata peringatan, Allah kata berita gembira lah, khabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kabarkanlah kepada orang yang, kabar gembira kepada orang yang beriman, akan mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Tak dalam surah Al-Baqarah kan. So apa motif utama ialah kerana kasih sayang. Kenapa dia turunkan? Allah kata litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Untuk apa turunnya Al-Quran? Bukan turun saja-saja, bukan turun untuk mencari gaduh, bukan turun untuk berlawan-lawan dengan orang, tapi turun atas dasar kasih sayang. Untuk apa? Agar engkau wahai Muhammad memberi peringatan kepada satu kaum yang nenek
moyangnya belum pernah diberi peringatan. Kenapa? Kerana apa mereka lalai? Sebab mereka tak diberi peringatan. Lepas tu sebab mereka tak beri peringatan, kerana itu mereka lalai. Antara Nabi Isa alaihi salam, wallahu alam, kata silap lebih kurang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 500 tahun. Lebih kurang begitu. Maksudnya dalam keadaan tu manusia tidak didatangi oleh mana-mana para nabi dan rasul. So manusia hidup dalam kesesatan. Ada yang masih berpegang agama Nabi Ibrahim seperti Nabi Muhammad, ada yang betul-betul bercampur-campur, ada yang tak ikut langsung. Jadi bila Allah datang ke sini, Allah atas dasar kesian, Allah tak akan hapuskan satu kaum begitu sahaja. So Allah datang kepada Nabi Muhammad sebagai peringatan, dan Allah dengan rahmat Allah datang ke satu bangsa yang mereka kenal. Kenapa kena kenal? Kita nak present, nak nasihat orang, kena orang yang biasalah. Tak boleh tiba-tiba datang pergi kampung orang, pergi nak ubah orang macam tu je. Sekali-sekala, macam saya sekali-sekala balik kampung nak pergi kacau kampung orang. Susahlah. Dia kena cari orang yang biasa, orang tempatan. Kita kena guna orang yang kenal dengan keadaan situasi ketika itu. Nak pergi berdakwah ke orang asing, kita kena kenal dengan orang-orang yang biasa. Supaya apa? Supaya tugas kita, kerja kita mudah. So Allah datang kepada Nabi Muhammad yang mereka sendiri gelar sebagai Al-Amin. Di mana dalam sirah dia mengatakan bahawa ketika Kaabah tu roboh, mereka akan ikut keputusan pada orang yang pertama sekali datang. Yang datang, mereka tak dengar perkataan menteri ke ketua-ketua mereka dengar perkataan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata apa? Pegang ramai kalau sirah kan. Pegang ramai, letak batu tu dekat, dia sempurnakan Kaabah tu kan. Kaabah tu rosak kerana banjir. Maksudnya mereka terima. Tapi apabila Nabi Muhammad datang, bawa wahyu, mereka tolak. Kenapa mereka tolak? Mereka sebenarnya bukan tolak Muhammad, mereka tolak wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak pernah tolak Muhammad. Sebab tu mereka terfikir selama ni Muhammad tak pernah ada masalah. Seolah-olah terpaksa. Sebab tu ada orang datang, ada orang tua datang untuk tolong, ada orang datang untuk jumpa Nabi, nak ubat Nabi. Saya ingat Nabi dirasuk jin. Dan Nabi kata innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastasbiru sampai habis, dan dia balik kampung dia, suruh orang kampung dia masuk Islam. Sampai orang kata kat dia, kau pun dah disihir dengan Muhammad dah. Kau pun dah kena dah penyakit dia. Kita dengar innal hamdalillah biasa je. Tapi bila orang yang betul-betul tahu mengenai mantra, orang yang tahu pasal sihir, orang yang tahu pasal sajak, mereka dengar, orang Arab ni dengar, dia tahu ini bukan datang daripada Allah, bukan datang daripada manusia, datang daripada kuasa lain. Kuasa yang mengatakan apa? Segala puji bagi Allah. Kalau Allah nak bagi hidayah, tak ada siapa boleh halang. Kalau Allah nak keluarkan orang tu daripada, nak biar orang tu sesat, tak ada siapa pun yang boleh halang dia untuk sesat. Kuasa semua mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. So balik pada ayat ni, Allah kata, Allah turunkan Nabi Muhammad, turunkan wahyu ni sebab apa? Untuk bagi peringatan kepada satu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diperingatan, dan kerana itulah mereka lalai. Jadi kita kena faham, Arab Quraisy satu kaum yang sangat proud dengan dia punya tribe, clan dia. Dia rasa dia adalah satu, padahal dia orang Arab Saudi. Dia orang Arab Quraisy je. Arab Quraisy ni, negeri Arab ni, Mekah ni, ketika itu tak ada siapa pun teringin nak menjajah. Sebab apa? Masa tu minyak tak ada. Jadi masa tak ada kuasa besar lain sekali, ada kuasa Rom dengan kuasa Parsi. Tapi Parsi tak ambil pot pun dekat ni. Sebab apa? Ni semua orang padang pasir, kotor. tak nampak apa lah. Yang mereka hebat adalah bersyair lah. Bersyair. Orang kata tak memberi ni, tak memberi, yang kata tak ada modal lah, tak balik modal. Orang tak teringin pun nak jajah, melainkan Abraha sekali je lah. Betul tak ada dah, tak teringin. Menunjukkan bahawa mereka rasa mereka hebat, tapi mereka perasan je lah. Contoh macam ni lah, Presiden ahli pengurusi masjid surau. Kadang-kadang di surau-surau ni ada politik-politik juga. Rasa macam, wow, akulah presiden. Wah, so tak kisah pun. Tak ada orang kisah. Maksudnya dia rasa sendiri dia hebat. Sedangkan dia tak rasa, dia tak ada apa-apa pun. Begitulah orang Arab Quraisy. Dia rasa mereka sangat hebat. Mereka rasa nenek moyang mereka tahu semua benda. Mereka buat ni kerana nenek moyang mereka buat. Mereka buat kerana klan. Akhirnya Allah kata apa? Agar kau beri peringatan Muhammad pada satu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Sebab tu mereka lalai. Maksudnya Allah kata,
nenek moyang kau pun kau tak tahu, sama macam nenek moyang kau pun tak tahu juga. So Arab Quraisy rasa, kita dengar mungkin tak rasa apa-apa, dia dengar, ush, ini harsh ni, ganas ni, ni dah kira sentuh peribadi ni, main bapak lah ni. Ni kepala bapak kau, kepala bapak aku ni, inilah main keluarga. Sangat sensitif. Bagi kita mungkin kita rasa biasa, tapi bagi orang Arab Quraisy ini sangat menghina keluarga, ini menghina generasi, ini menghina keturunan. Kita kalau orang kutuk kita tak ada masalah, orang kutuk bapak kita, kita marah. Bapak engkau kebetulan Bugis ini bapak lanunnya, bapak kau ni, kau dengan bapak kau lanun. Oi, marah kita. Tak boleh. Kutuk aku dah lah. Gitu. Quraisy. Muhammad, dia tak kira Allah sebab dia kata Nabi buat sendiri. Dia tak kata Allah. Kalau dia kata Allah, dia pun beriman. Dia kata ini Muhammad dah lebih apa dia kata kat mak ayah pula, apalah kata kat nenek moyang. So Allah kata bagi peringatan, mereka rasa nenek moyang mereka hebat, sebenarnya nenek moyang mereka tak tahu apa-apa. So bagi mereka peringatan, sebab tu mereka tak dapat peringatan sebelum ni, sebab tu mereka lah lalai. Tujuan Allah adalah baik, tapi mereka ambil dengan cara lain. Mereka nampak dengan cara Nabi Muhammad nak cari gaduh. Sesuatu yang start orang kata apa, Bilal dia start orang dibunuh, semua ayah dibunuh, start demikian gunakan kasar, start pulau, start benda-benda yang orang kata benda yang melibatkan fizikal. Alright. Kemudian Allah kata setelah memberi peringatan, Allah kata laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sesungguhnya kata Allah, pastilah berlaku hukuman terhadap kebanyakan mereka kerana mereka tidak beriman. Setelah Allah memberi semangat kepada Nabi Muhammad SAW bahawa Allah akan backup dia, Allah iktiraf kenabian dia, Allah iktiraf bahawa dia adalah Nabi seperti mana Nabi-Nabi terdahulu, dia adalah Nabi yang penutup, dia adalah Nabi yang membawa kebenaran. Tapi Allah kata, wahai Muhammad, sikit saja yang akan beriman. Period dia di Mekah hanya sikit saja yang beriman. Tapi seperti yang saya kata sebelum ni, yang beriman adalah orang yang berkualiti. Hamzah, Saidina Umar, orang yang tak sangka masuk Islam. Umar sendiri tak sangka dia akan masuk Islam. Mereka kata orang tak sangka Umar akan masuk Islam. Umar sendiri pun tak sangka dia akan masuk Islam. Dalam sirah kata dia bukan lagi masuk Islam pun, dia lagi belasah dia. Dia nak pergi bunuh Nabi asalnya. Dalam sirah dia nak bunuh Nabi. Tapi orang kata, kau sebelum kau pergi kacau Muhammad, kita tengok adik kau dulu. Tengok adik dia pun dah masuk dah. So dia pergi hentam adik dia dulu. Kemudian dia rasa bersalah. Kemudian dia baca surah At-Taha tu, dia masuk Islam. Dia jumpa Nabi, dia masuk Islam. Bagaimana ayat Quran, kita baca surah Taha macam-macam banyak kali pun kita tak rasa apa-apa. Tapi ada orang boleh masuk Islam just like that. Macam tu je. Macam tu je dia masuk Islam. Kerana apa? Dia dengar ayat Quran. So Allah pujuk Nabi. Allah kata laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Allah kata apa? Sesungguhnya pasti berlaku hukuman terhadap kebanyakan mereka kerana mereka tidak beriman. Bayangkan kita disuruh berniaga, kita disuruh jual produk, tapi kita membos kata kau jual produk ni, confirm produk ni tak ada orang nak beli. Jual lah. Ya, inilah ayat dia. Selalu kita baca biasa kan, kita baca biasa. Sebenarnya itulah maksud dalam. Allah bagi tahu, Muhammad sampaikan produk Quran ni, tapi tak ada orang nak beli, sikit orang beli nanti. Allah, kau kesuruh aku jual produk. Yang kalau kita kata jual, bos, kau suruh jual produk, tapi kau tak siapa nak beli. Kenapa kita jual produk ni? Kita jual produk lain lah. Sebab tu zaman sekarang orang jual hiburan, orang jual benda-benda lain, sebab produk tu terjual. Orang jual benda-benda ajaib, orang jual Quran, tapi jual dengan apa? Air ni telah dibaca 30 juzuk sehari. Orang jual dengan benda macam tu, kismis, cerdik, pintar apa semua. Sebab apa? Di benda tu lebih. Sebab tu tengok drama, pelakon dia tak pakai tudung pun, tapi dalam berlakon dia pakai. Sebab apa? Islam itu telah dah mula orang nak beli. So orang guna kat mana-mana. Padahal cerita tu tak cerita saya Islami langsung pun, berbelok pun. Tapi still kena ada sikit-sikit elemen-elemen. Apa fardu kifayah tu kena ada. Nampak? Jadi Allah kata kat Nabi Muhammad bawa Quran, bagi tahu orang suruh beriman tak apa, tapi sikit je akan beriman. Aduh. Macam mana nak buat? Apa kena buat ni?
Itu sebab Allah kata, Nabi kata balaul anni wala ayat, sampaikan aku satu ayat. Nabi Musa bila pergi jumpa Firaun, Allah tahu ke? Allah tak tahu ke Firaun takkan beriman? Allah tahu. Pergi beritahu, cakap kat dia dengan kata-kata yang baik, beritahu, ajak dia beriman. Tapi Allah tahu dia takkan beriman. Dia takkan beriman. Walaupun Allah tak beritahu Nabi Musa, Nabi Muhammad lagi dahsyat, Allah beritahu dia takkan beriman. Muhammad kau pergi je. Pening tau. Klik juga kita. Bukan satu benda yang mudah. Sebab apa? Allah nak tunjuk rahmat Allah. Yang ni tak beriman, ada yang lain akan beriman. Quraisy tak terima, jin akan terima. Sudahlah jin, nanti akan ada orang dari berhujung jauh. Nanti kita akan jumpa ayat Allah kata dari hujung kota. Nanti yang akan jumpa Nabi ni orang kat Mekah ke? Tak, hujung sana. Nampak tak dia punya kaitan? Kalau kita kaji Al-Quran sebenarnya Allah, Nabi nak bagi tahu, jangan risau Muhammad, mungkin orang kat Mekah ni tak ada nak terima, tak apa, nanti akan ada hujung sana. Allah kata hujung kota ni nanti akan jumpa ada lelaki berlari-lari anak dari hujung kota untuk pertahankan Nabi Muhammad. Orang Mekah tak terima, nanti hujung kota akan datang sana. Bukan sini, kota mana? Kota Madinah. Dalamnya surah Yasin. Allah nak bagi Nabi, nak pujuk Nabi, akan ada orang daripada jauh yang akan datang. Mereka akan datang daripada Madinah. Mereka akan bawa Nabi pergi, jemput Nabi pergi ke Madinah. Nabi pergi Taif tak berjaya. Akhirnya Nabi pergi Madinah, Nabi jadi pemimpin negara kat sana. Akhirnya Islam berkembang luas sampai ke Rom, sampai ke sampailah ke seluruh dunia sampai sekarang. Dalam YouTube, dalam Facebook, semua orang cerita pasal Islam, tak masalah. Sebab tujuannya asal yang ni tak beriman, tak apa, tapi benda kena bergerak. Sebab kalau tak ada tapak, macam mana nak buat rumah? Mesti ada start dia kat sini dulu. Lituzi laqad haqqa qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Semua pasti berlaku hukuman terhadap mereka dan mereka tidak beriman. Salah satu sebab juga Allah datangkan ayat ini adalah supaya Nabi tak sedih sangat dah. Sebab dalam suratul Kahf Allah kata kepada Nabi, adakah kamu hendak membinasakan diri kamu hanya kerana kata-kata mereka? So Nabi sedih. Abu Lahab, bapa saudara sendiri tak terima. Nabi sedih, semua orang tak terima dia. Maka Allah datangkan ayat ini sebenarnya untuk apa? Untuk memujuk hati. Bukan nak bagi tahu semua ni tak beriman. Kita tak boleh cakap kau ahli bid'ah, syirik, kau macam okey. Kita tak boleh. Sebab kita tak, tugas kita hanya sampaikan sahaja. Yang nak bagi hidayah itu Allah SWT. Itu sebab Allah datangkan ini untuk pujuk Nabi supaya Nabi tak sedih sangat, taklah risau sangat. Kemudian Allah kata, inna ja'alna fi a'naqihim a'lala fahiya ilal asqani fahum muqmahun. Sesungguhnya apa? Kami telah pasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, kerana itu mereka tengenadah. Dan ayat 8, ini ayat 8 kan. So Allah kata apa? Kami dah pasang belenggu. Kenapa mereka tak boleh tengok, tak dapat nampak wahyu ni? Sebab kami dah pasang belenggu leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, macam tu mereka tengenadah. Mereka nampak ke atas, tapi sebenarnya tak nampak. Mereka tak nampak dah, tak nampak hidayah. Itu sebab kita kata kenapa dibahagikan 6 ni tadi. Antara ialah nak bagi tahu bahawa wahyu petunjuk boleh dapat, sepatutnya boleh datang daripada atas, tapi mereka tak dapat daripada atas sebab kepala dia jadi macam tu. Terdongak ke atas tu bukan nampak ke atas, terdongak tak nampak apa-apa dah. Tangan dia dah, diri dia dah lindung, keadaan macam tu. Ada juga ulama tafsirkan bahawa inilah keadaan mereka juga di akhirat kelak. Allah boleh buat. Sebab mereka tak terima wahyu di dunia, maka Allah akan buat seperti itu juga di akhirat. Ada juga ini sebenarnya sebagai kiasan lah. Orang yang tak nak tahu wahyu, dia akan buat tak tahu, buat dulu. Dia pandang ke atas. Seolah-olah wahyu dah tak mampu nak sampai. Macam Allah kata, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa ala ishawah wa lahum ala azabun azim. Allah apa tutup semua qulubihim, hati untuk terima hidayah. Bila hati tak ada, habis. Kalau Allah tutup mata, Allah
Allah bagi telinga orang sesat dalam hutan, Allah butakan mata dia, gelap tak nampak apa-apa. Tapi dia ada telinga, dia boleh dengar. Dia ada mulut, dia boleh minta tolong. Dia dengar ada orang tepi. Tapi kalau Allah tutup semuanya, habis. Seni Allah tutup, Allah angkat dari atas. Kenapa? Sebab mereka sendiri pilih untuk tidak beriman. Mereka sendiri tak nak beriman. Kan Nabi kata semua orang masuk syurga, tapi yang tak nak, yang enggan. So Allah tu tutup, Allah angkat, Allah pasang belenggu kat leher mereka. Mereka duduk tengah dah kat atas. So mereka tak dapat nak ambil, nak terima wahyu yang datang depan, sedangkan Nabi Muhammad itu ada di hadapannya. Begitu juga dalam hadis lain, dalam orang yang beriman sekalipun, kalau dia biasakan diri dengan maksiat, dalam jantung dia akan ada titik hitam. Selagi mana dia buat, dia akan makin membesar. Bila dia biasa, dia akan hilang rasa malu. Dia akan buat maksiat tu, dia tak rasa apa-apa dah. Sedangkan Nabi kata apa? Malu tu mengukuh iman. Sebab tu kalau kita jahat saja pun, kita lupa orang tak buat. Orang kecil-kecil tu, orang hisap rokok kat budak-budak sekolah, hisap rokok kat zaman-zaman saya, tapi tak berani depan mak ayah. Tak minta kat orang tua, later tak minta, sekarang minta. Sebab apa? Rasa malu tu dah mulai hilang. Rasa takut tu, dulu orang takut dengan orang tua. Saya takut dengan orang tua, cakap tu terang. Tapi zaman sekarang orang dah tak risau dah. Sebab apa? Perasaan malu tu dah, sebab kita seolah-olah dunia dah semakin sempit kan. Sebab semua dah, kita dah makin tahu macam-macam, seolah-olah dah menghilang. Akhlak tu dah mulai hilang. So risau. Orang Islam pun lama-lama kalau dia terus buat benda kejahatan, hati dah akan jadi gelap. Akhirnya dia makin besar. Kecuali dia akan dihilangkan dengan taubat lah. Dia akan dihilangkan dengan rasa taubat, dia akan jadi putih semula. Itu kita risau. Kita risau kalau kita mempermainkan hidayah. Kita biarkan, orang kata Quran ni kita biarkan sahaja dua-dua bergabung kat tu. Jadi hantaran ni Quran bila dapat ni, masa husband I bagi dulu kan. Bila last buka tak tahu. Buka bergabung kan. Tunggu bila suami mati pula baru baca pula. Dapat ketika suami bagi ketika kahwin, baca pula bila Quran baca bila ketika suami mati. Tahniah. Kita tak nak. Kita takut dia jadi, sepatutnya jadi syafaat, dia pula jadi menentang kita pula esok di akhirat. Okey, apa maksud saya merahkan perkataan mukmahun tu? Fahum mukmahun. Kalau kita tengok kata mukmahun, dia ambil daripada perkataan qamaha, yang pada mulanya berarti ambil sesuatu. Dia ambil dengan telapak tangan, dia nak telan. Dan dia kata mukmah bisa digunakan, digambarkan apa? Biasa unta haus, dia nak minum tapi dia tak dapat minum. Seolah-olah bila kita kata ambil dengan tangan tu dah dekat tapi tak sampai. Ada sesuatu yang menghalang. Itu masuk mukmah. Ini yang biasa orang Arab dia faham lah, pasal dia teliti tengok unta macam mana, dia tengok macam mana unta tu tak sampai minum air semua. So dia kata fahum mukmahun, dia akan tengadah begitu. Nak minum air tak dapat. Okey. Dan Allah kata lagi, ni ayat ni popular tak di kalangan masyarakat kita. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ni di kalangan kawan-kawan saya dikenali sebagai ayat immigration. Ayat untuk lepas daripada immigration. Kalau baca ayat ni, kebanyakan orang amal kali ni orang tak nampak dia. Sebab apa? Allah dah letak penutup kat depan mata, kat belakang mereka. So kita jalan, kita macam invisible. Saya nak kata benda salah, saya tak berani. Sebabnya ada dalam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ada meriwayatkan satu sirah atau hadis, saya tak pasti dia punya darjat kesahihan atau tidak, tapi walaupun pun ditulis, dinakalkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, kata silap saya, dalam tafsir Al-Azim, Al-Quran Al-Azim tu, di mana Nabi bila keluar, sebenarnya sirah dia baca surah ayat ni, maka dia boleh keluar, mana orang tak nampak. Ada yang kata Nabi baca sebab wahyu tengah turun masa tu, wallahu alam. Ada yang kata Nabi baca sebab Nabi bagi peringatan kepada orang tu, macam kau ni memang takkan beriman, wallahu alam, tapi Nabi baca. Okey, bila saya tanya kepada orang-orang yang lebih berpengalaman daripada saya, orang-orang yang mengajar lebih lama daripada saya, sini mengatakan, kalau nak gunakan Al-Quran ni untuk benda lain, boleh ke tidak? Untuk anak, degil sangat kita baca ke dia ke apa. Ustaz Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia ada bincang benda ni.
Apa saja yang kita baca, kalau tak silap saya lah, kalau tak Juzul Quran pun banyakkan ulama membincangkan bahawa kalau kita baca ayat Quran boleh kita baca, tapi yang mengubah itu bukan Quran, kita baca dengan doa. Macam kita tawassul dengan ayat Quran. Tapi sangat tak padan dah apabila kita kata, kadang-kadang kita katakan, oh ni ayat untuk sakit betis, ini ayat untuk immigration. Dah lah, lari daripada immigration tu jahat tu. Nak lari daripada polis. Ni ayat tak apa, kalau kau kena saman ni kau baca untuk polis. Tak padan ayat Quran guna untuk polis. Macam kau jahat betul kan. Nak lari daripada supaya tak kena saman. So nak baca tak ada masalah, cumanya konteks asal kena faham. Kenapa Nabi baca? Sebab kata nanti dia akan tinggal sebagai kitab Harry Potter lah. Betul, kita Harry Potter dia buka, oh ini untuk gerakkan penyapu, ini gerakkan, ini ayat betis, ini ayat sakit buah pinggang, ini jadi dia akan jadi buku yang Nabi diturunkan bukan untuk perubatan. Kena tahu konteks asal. Adakah Quran boleh digunakan untuk perubatan? Saya positif boleh. So apa dia? Syifa. Kulluhum, semua ayat Quran bagi saya adalah syifa warah rahmah. Dan paling penting, sebab tu Buya Hamka bila dia tanya, boleh tak jadikan ayat Quran sebagai kebal? Dia tak jawab. Dia jawab dengan lebih lembut, lebih santun. Dia kata bukan sahaja dia kata ayat Quran ni boleh kebal daripada pistol ke senapan apa, tapi dia boleh kebal daripada hati kita kebal. Maksudnya daripada anasir-anasir buruk, syahwat apa, hati kita tenang. Orang dalam keadaan resah, kita tenang. Orang risau tak ada rezeki, kita tenang. Bukan tenang tak buat kerja, maksud tenang dan berusaha, percaya dengan rezeki Allah. Dia kata bahkan, dia tambah lagi, dia tak habis. Dia nak menegur Umar. Dia kata bahkan Abu Bakar, bahkan Umar, Ali, orang yang hafal Yasin pun, tapi mereka semuanya mati dibunuh. Umar mati dibunuh, Ali juga mati dibunuh. Bahkan Rasulullah SAW juga setengah sirah mengatakan antara asbab kenapa Nabi Muhammad wafat ialah racun ketika dia makan daging yang seorang perempuan tu masak di Khaybar, Yahudi tu masak. So menunjukkan bahawa surah-surah ni bukan asalnya untuk melindungi fizikal, dia lebih kepada rohani. Itu yang lebih penting. Bukan saya kata menolak. Sorry. Ya, fadal. Bagaimana dengan ayat-ayat ruqyah? Boleh. Sebab tu memang ayat ruqyah Nabi sendiri dia ajarkan untuk kita membaca. Tapi malangnya yang saya cuba sampaikan di sini bukan kita menolak penggunaan ayat Quran untuk ruqyah atau benda-benda lain. Tapi masalahnya kadang-kadang orang yang membacanya sekadar ruqyah saja. Dia kata kalau kita balik ke kampung-kampung, contoh saya pergi ke kampung-kampung, dia kata okey ayat ni untuk ahli sihir, ayat ni untuk sihir. Tapi bila kita tanya apakah konteks maksud ayat tu, tak tahu. Jadi dia tak tahu apa langsung. Sedangkan Quran datang balaghul mubin. Tujuan dia first adalah untuk betulkan hati, betulkan akhlak. Tapi akhirnya orang sambil isap rokok baca Allah Somad, baca buat orang isap rokok daun. Jadi dia tak nampak konteks asal. Adakah ruqyah di belakang asal? Benar, kita amal, saya amal. Anak-anak sakit kita baca Al-Fatihah, kita baca. Tapi konteks asal, bila kita baca Al-Fatihah, kita tahu apa? Ihdinas siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah aku meminta pertolongan, dan kepada Allah aku beribadah, dan kepada Allah aku meminta pertolongan. Sebab tu dia jadi. Sebab tu sahabat sendiri dalam riwayat Ibnu Katsir sendiri ada tulis, sahabat ubat orang lain, orang kampung tu dengan apa? Dengan penedal dengan serum dengan Al-Fatihah aja. Kenapa dia jadi? Sebab dia tahu Allahus Samad. Al-Fatihah jadi. Kalau kita baca bismillah aja kata Nabi, lari syaitan. Lari. Kita baca ayat tu kursi dalam movie dan sampaikan jin tu datang lagi. Jin tu membaca sekali dengan kita. Allah. Macam mana kita? Sebab apa? Kita tak faham apa yang Allah nak sampai. Bukan kita menolak, tak. Ruqyah ada. Tawasul dengan ayat Quran ada. Saya sendiri bukan kita nak cerita pengalaman diri, tapi zaman sekarang kita perlukan benda-benda cerita-cerita. Zaman saya semayang tak semayang pun. Zaman saya sekolah rendah, saya kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak semayang kan. Dah akhir balik pun macam tu juga kan. Biasa budak baik. Kita nampak ulas hawa, kita baca, kita tahu satu ayat je kita hafal, Ayatul Kursi. Lari. Dia jalan.
tu dia terkejut dengan saya busuk sangat ke, lalu saya jatuh tadi ke tak. Saya nak melangkah, dia berlari. Mujur lah kat dalam getah. Dia lari. Sebab apa? Kalau kita baca dengan yakin dia jadi. Tapi sekadar tu saja ke? Tak. Kalau takut sebab dia sekunda. Kita lebih kepada kegunaan yang kedua, tapi kita lupa kegunaan yang pertama. Yang pertama mengubah diri dan mengubah masyarakat. Sebab tu ramai orang yang mengamal ke ruqyah, at the same time dia syirik kepada Allah SWT juga. Sebab tu kita kadang-kadang setengah-setengah tempat, maaf saya lanjutkan benda ni, dia bela ikan puyuh di rumah dengan harapan apa? Ikan puyuh tu jaga rumah dia. Nak bela cantik tak apalah, ikan puyuh tak cantik pun. Bila tanya kenapa, sebab ikan puyuh ni dia ada tanduk. Syaitan takut dengan tanduk dia. Alah, syaitanlah syaitan. Takkanlah selemah tu syaitan, tak. Sebab tu Allah kata fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kamu jadikan jangan jadikan benda-benda ni sebagai tandingan. Jangan. Sebab tu Allah kata Nabi ajar ayatul kursi, kita baca ayatul kursi dengan syarat kita tahu Allah tu tak mengantuk, Allah tu tak tidur. Itu kegunaan ayat-ayat Quran. Kita baca dengan faham. Jangan ada label. Nanti ada orang ni volume A, ni kitab ayat Quran yang mengumpulkan untuk sakit petis, ini sakit kepala, sakit apa. Tak bacalah apa pun. Saya dulu pun pernah bila kita sakit, saya pergi pada seminar ruqyah yang guru tu datang daripada Indonesia pun. Dia ajar pun surah-surah yang boleh kita baca, sakit kepala ke apa surah sekalipun, yang penting kita baca dengan pengharapan kepada Allah, tawassul kepada Allah. Itu lebih penting. Jadi surah ini bukan surah immigration. Saya tak nak namakan sebagai surah immigration. Surah ini sebenarnya impact dia besar. Kalau kita tak terima ayat Quran, maka habis. Orang dulu dia minta apa? Mujizat daripada Allah. Dia minta apa? Dia minta nak nampak Quran tu, dia nak nampak kitab turun, dia nak nampak bulan belah, dia nak nampak macam-macam benda. Bila nampak benda yang pelik, macam Nabi Saleh, dia datangkan unta betina yang orang boleh seluruh kampung boleh minum air dia. Akhirnya bila mereka lawan, mereka tak terima, Allah musnahkan. Kita risau sebab kita lupa bahawa Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi yang terakhir. Apa jadi kalau kita tak ikut mukjizat? Maka Allah akan musnahkan. Musnahkan tu besar maksud dia. Bukan maksudnya tak. Tengok pada masyarakat kita, tengok kepada sekeliling kita, tengok bagaimana budak-budak umur sekarang darjah 6 dah mengandung, form 1 dah mengandung. Tengok bagaimana keadaan masyarakat kita. Tengok bagaimana baru ni masuk paper, berapa ramai budak-budak yang bawah umur diperkosa. Ada baby yang kena diperkosa. Kita tengok, Allah, apa ni? Jadi maksudnya Allah musnahkan, bukan maksud Allah musnahkan, Allah musnahkan moral kita, masyarakat kita musnah. Bukanlah saya kata teruk, tak ada harapan. Tak, ada harapan, tapi kita kena buat perubahan. Sebab tu Al-Quran ini sebab tu Alhamdulillah RDJ Center ni menyediakan satu kuliah dan seminar macam ni. Tujuan kita nak bawa Al-Quran untuk ubah masyarakat, ubah diri dan ubah masyarakat untuk masyarakat yang lebih baik. Sebagai kegunaan Al-Quran itu, walaupun boleh digunakan sebagai ruqyah dan benda-benda lain, tapi yang paling utama ialah untuk menyampaikan ajaran dia dan amalkan dia. So Allah kata, Allah jadikan di hadapan mereka pemisah. Kata min baini yadai aidihim. Dia kata dalam bahasa Arab min baini aidihim apa di tangan dia. Aidihim, tangan mereka. Petunjuk tu depan mata je, tapi Allah tu tutup. So apa mereka tentang. Ada orang zaman sekarang dia kata, aku bukan tak nak beriman, tapi kalau aku jumpa Nabi Muhammad, mungkin aku beriman. Tak. Abu Lahab jumpa Nabi Muhammad. Abu Lahab dikatakan dalam sirah, kendung pun Nabi Muhammad ketika kecil lahir. Sayang, adalah setengah pendapat mengatakan macam tu. Tapi apa jadi? Mereka dah ada Muhammad depan mata, tapi mereka tolak. Jangan kata nak tunggu Nabi Muhammad. Tak payah, Quran ada dah. Ini dia punya warisan, masih ada. Nanti kita jumpa dia kat akhirat. Amin. So, waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfin saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka pemisah, di belakang mereka juga pemisah, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tak dapat melihat. Tadi kita tahu wahyu datang daripada atas. Allah tutup atas, tak dapat dah. Atas apa? Quran. Allah pemisah juga belakang mereka, tak dapat. Kenapa kita bahagikan ni?
Kita ada petunjuk daripada atas dan kita ada petunjuk daripada belakang juga. Belakang apa? Sirah, sejarah. Ramai orang belajar dengan sejarah. Allah nak ajar, okey Muhammad, kalau Quran tak load dengan dia, tengok cerita sejarah. Kalau sejarah tak boleh tak load juga, cerita apa yang di depan mata mereka, bi aidihim. Apa yang dia di depan mata mereka. Apa depan mata mereka? Kurma, unta, matahari, bulan, kapal, semua itu tanda-tanda kebesaran Allah. Pasangan suami isteri, bagaimana satu suami kahwin boleh dapat anak yang muka berubah muka dia. Jadi semua itu sebagai orang kata depan mata. Tapi kalau Allah tak boleh terima juga, Allah tutup dah. Allah tutup hadapan, Allah tutup belakang, Allah tutup mata sehingga mereka tak dapat melihat. Depan tak nampak, belakang tak nampak, atas pun tak nampak. Biasa orang tak ambil hidayah di bawah kan. Itu sebenarnya ayat ni sangat menggerunkan. Ini bukan untuk orang bukan Islam sahaja, itu untuk orang Islam sendiri. Yang ada Al-Quran depan mata mereka tapi mereka tak nampak. Melainkan sekali-sekala bila dekat orang nak mati ke baru dapat. Baru nak baca. Bukan kita kritik, kita tak kritik benda tu khilaf. Tapi kita kritik apabila dia dijadikan sekadar itu sahaja. Bukan kita kata tak boleh buat. Tak, ada masalah kata Quran tu sampai tak ada masalah. Saya tak ada masalah bab itu. Saya ada masalah bila bab kita jadikan itu sahaja sebagai fungsi dia, sedangkan dia fungsi dia lebih daripada itu lagi. Okey. Ada soalan sebelum saya lebih emosi? Kakak pukul 12 saya. Ya saya, padahal. Sekejap je. Tak. Yang tadi yang saya tentang kisah ni yang dibacakan dalam surah kisah semua dalam kitab Ibnu Katsir, ya. Ibnu Katsir dia masukkan sekali kisah Israel. Ya, yang saya baca ni adalah ringkasan dah. Kalau asalnya lagi banyak lagi. Cerita pasal Harut dan Marut pun ada. Harut dan Marut yang dia jadi bintang surah, dia malaikat ni nak jadi malaikat, dia nak turun ke bumi, dia kata dia kutuk manusia. Dia kata teruknya manusia ni apa? Lalah dia jadi manusia, dia pun berzina. Dia berzina dengan perempuan tu jadi bintang surah apa ni, dia jadi Harut Marut apa dia. Ada. Kita Islam ajak pun ada. Jadi sebab tu kita tak, cara orang-orang dalam dulu termasuk Ibnu Jarir juga, dia masukkan semua benda. Bila kadang kata kitab riwayat, dia masukkan semua riwayat. Cuma Ibnu Katsir kadang-kadang dia cakap dia tak setuju dengan riwayat ni. Dia lebih teratur lah selepas tu. Tapi ulama sebelum tu dia datangkan semua sebab apa? Dia berdasarkan riwayat. Kemudian ulama-ulama lain dia kerja akan kajilah. Mana yang sahih, mana tak sahih, mana yang tambahan, mana yang daripada Yahudi, anda akan tambah. So jadi sebab tu cuma saya sebagai disiplin ilmu, saya tak boleh suruh ilmu lah. Sebab ada setengah orang dia kata Ibnu Katsir ni menyebar sunnah, Ibnu Katsir tak ada langsung hadis tak sahih. Tak betul. Dalam dia ada banyak juga hadis-hadis yang tak sahih juga. Begitu dengan Ibnu Qayyim juga ada juga. Cuma kadang-kadang mereka ambil sebagai pengajaran itu saja. Wallahu a'lam. Saya tak pasti ada betul tidak betul sebab berbeza pandangan ulama. Ada yang kata Nabi sebenarnya berhijrah waktu pagi, ada yang kata waktu malam, dan setengah-setengah ulama tak, macam Hangkah contoh, dia tak, kadang setengah ulama dia tak bawa pun riwayat yang ini. Cumanya yang penting saya nak bagi tahu, kalau kita nak amalkan juga tak ada masalah untuk kita amalkan dengan bertawassul. Tawassul maksudnya apa? Tawassul maksudnya kita menjadikan ayat itu sebagai perantara amal soleh itu sebagai, kalau ada pahala kita minta tolong Allah SWT. Cumanya untuk kita kata ayat ini sahaja ke yang boleh membantu kita, taklah. Sebab kadang-kadang dia jadi spesifik. Dia jadi spesifik itu yang jadi masalah. Sebab satu lagi riwayat itu pun diperselisihkan ulama. Wallahu a'lam. Jadi yang penting ialah doa, itu yang paling utama lah. Doa apa saja yang kita buat adalah doa sebab Allah makbulkan doa. Wallahu a'lam. Silakan. Ustaz, tadi berkenaan dengan ayat-ayat tu. Ya. Salah satu ayat yang mana yang kita minta dipermudahkan. Ya. Kadang-kadang lelaki kata kita dia nampak. Betul. Kita baca tu asir. Ya. Kadang dipermudahkan kita. Betul. Kita dia melontar, difahamkan, dibagi tahu kepada kita untuk membaca ayat itu. Wala asir wala tu asir. Dia doa lah.
Doa. Dia contoh macam Allahumma la sahlan illa ma ja'al tahu sahla. Dia banyak sebenarnya doa boleh apa-apa pun. Mentera pun sama. Contoh Nabi dia nak ruqyah. Dia nak ruqyah, ada orang pernah ruqyah, dia tak pakai Quran. Dia pakai bahasa dia sendiri. Dia pakai bahasa Arab. Nabi endorse, Nabi dengar. Nabi tengok, Nabi kata jampi boleh tapi jauhkan unsur-unsur syirik. Contoh kita kata ya Allah, dengan namamu aku jampi orang ni. Boleh. Tapi kita kata dengan berkat Nabi Sulaiman. Ataupun kita masuk pergi hutan, kita kata ya Allah aku minta izin Nabi Sulaiman. Terus setengah orang nak sembelih binatang pun dia minta ya Sulaiman, sebab Sulaiman menguasai haiwan. Tu syirik lah. Kalau tak syirik pun kita takut akidah kita lah dari. Tapi macam yang Tuan kata tadi tu, kalau ada orang ajar kata baca Allah Yasin wa Asim untuk memudahkan, tak ada masalah. Cuma kalau kata ada Nabi buat tak, Nabi tak tunjuk lah. Nabi tak tunjuk benda tu. Tapi apa doa boleh baca? Bismillah ke, auzubillahi minasyaitonirrajim ke. Kita ada baling, ada orang semangat Allahu Akbar. Kadang-kadang Pak Arab tu gila-gila juga. Dia baling dengan kursi-kursi sekali. Orang baling batu, dia baling kursi. Kita tak pergi tengok tempat-tempat lontar tu kan, macam-macam benda dia tu. Wheelchair apa dia? Dia banyak duit, dia beli apa, dia baling dengan kursi-kursi. Tak betul lah. Tapi boleh. Ayat Quran ni apa sahaja, doa ni apa sahaja, cuma jangan kita kata secara jazam. Kata ayat ini untuk sihir, ayat ini untuk ini, ayat ini untuk ini, melainkan kalau Nabi buat. Contoh qul Allah afala anas, memang Nabi buat. Nabi baca, Nabi tiup di tangan, kemudian Nabi baca, kemudian Nabi sapu dan Nabi ulang sebanyak 3 kali. Yang tu ada. Jadi ada setengah ulama seperti Abdul Wala, tak ingat nama dia, ulama Mesir tu, dia kata boleh kita guna ayat Quran untuk ruqyah, semua tu tak ada masalah, apa-apa ayat pun, tapi kita tak kata itulah dia. Kita sekadar orang kata harap. Last sekali kalau kita perasan apa yang ada last sekali, yang kalau Dr. Yusuf Qaradawi kata last sekali doa lah. Contoh kita baca untuk orang mati, apakah last sekali sebenarnya? Kalau kita tengok imam-imam yang buat tahlil ke apa, last sekali apa yang dia buat? Dia baca doa. Yang sampai tu bukan ayat tu akhirnya, yang sampai tu doa. Yang tadi kita buat sebagai amal soleh, kita tawasul. Itu sahaja. Sebab tu ulama berbeza pandangan. Kalau kita kata benda tu salah, saya tak boleh nak kata sebab takut ada ulama yang kata boleh. Tapi jangan jadikan secara jalan itulah dia. Yasin, ini ayatnya 9, ayat immigration. Tak boleh lah. Siapa yang cakap kan? Ada. Boleh cuba. Tapi ingat, niat tidak menghalalkan cara. Kita baca ayat ni dengan niat tu kita lepas dari immigration, kita bawa benda-benda yang haram. Jadi tak semestinya Allah redha. Itu satu benda. Jadi tak semestinya redha. Kadang-kadang orang ingat, jadilah ustaz tu, tatat perut semua tak pecah, Allah redha ke tak? Sihir pun jadi. Itu yang paling penting. Wallahu a'lam. Ustaz dari. Sila. Kan ada banyak ayat Quran yang kita jadikan doa. Kadang-kadang itu bukan Nabi betul-betul, maksudnya itu kadang ikut budaya kita kan. Membiasakan. Tapi saya macam confuse. Contoh macam doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, dan sekolah tu tidak baca doa yang itu kan. Saya pun baca. Tadi saya baca. Doa itu doa yang Nabi Musa. nak berdakwah. Jadi kita kadang kita mana kita ikut budaya. Okey. Soalan yang baik. Dia ada benda yang contoh dalam Quran yang itulah cuma kita tengok pada konteks. Ada ayat Quran yang directly. Contoh macam betul ayat Quran yang surah Al-Talaq tu, yang orang Melayu panggil 1000 dinar tu. Bertakwalah kamu pada Allah, Allah akan bagi keluar untuk jalan yang kamu tak sangka-sangka. Lebih kurang macam itulah maksud dia. Konteks asal ayat adalah menceritakan mengenai orang yang bercerai. Konteks asal adalah cerita mengenai orang bercerai. Bila orang tu bercerai, Allah kata apa? Takwalah kamu Allah, Allah akan bagi kamu keluar daripada jalan tak sangka. Mungkin dapat rezeki ke, dapat suami baru ke, dapat isteri baru ke. Tapi dia ada benda yang khusus, dan ada yang Quran ada ayat khusus turun untuk itu, dan dia ada juga dia boleh diumumkan. Contoh ayat jangan isap rokok. Mana ada cakap rokok dalam Quran haram? Sebab tu ada ulama, ada ustaz isap rokok semacamnya. Saya kata makruh, sampai bila-bila dah makruh. Tapi ada ayat mengatakan bahawa jangan kamu campakkan diri kamu dalam kerosakan. Ayat itu secara khusus asbabun nuzul dia mengatakan bahawa jangan kamu campak di kerosakan, dan jangan kamu kikir, jangan kamu bahil dalam bagi rezeki. Tapi ayat itu boleh diumumkan tak? Boleh.
Sama juga macam tadi. Walaupun ayat tadi asalnya untuk Nabi Musa, untuk pergi jumpa Firaun, dia takut nak jumpa Firaun, dia kata lapanglah dada aku, mudahkan lisan aku, boleh juga digunakan untuk perkara-perkara lain. Contoh saya sendiri pengguna, sebab saya pun sendiri bukan orang pandai bercakap sangat. Jadi kata Rabbi syrahli sadri, ya Allah perbaiki apa? Jantungku, supaya ikhlas, supaya tak nervous sangat. Kadang-kadang nervous tu rasa sampai ke sini kan, kalau bau-bau bercakap kan. Dulu saya pernah bagi khutbah teruk gila, khutbah skrip sendiri teruk, sampai bila kita turun orang kata kat kita apa, tak apa, ada masa lain kali. Maknanya teruk tu lah. Sekolah maknanya sangat-sangat teruk. So boleh kita amalkan ayat-ayat tu untuk benda lain, wallahualam ya. Tapi jangan kita kata itu sahaja kegunaannya. Lebih penting ialah Quran untuk hidayah. Quran itu untuk hidayah yang paling penting. Wallahualam. Soalan lagi sebelum kita rehat sekejap ke macam mana? Rehat sekejap kot. Ada lagi soalan tak? Kena terus kita tanya kepada taiko saya, Hasif tu. Itu saya punya adik tu, adik kandung. Tak apa,